Ada akak macam mana? Akak serah pada Allah. Akak pun tak perlu apa, tak perlukan Allah saja. Itu nama dia kaya hati. Miskin hati itu apa? Miskin hati itu nama dia Laila Majnun. Tak dapat Laila, dia jadi gila. Majnun tu gila, orang gila. Bukan nama dia Majnun, nama dia Qais. Qais dan Laila bercinta dengan Laila. Mak tak bagi, bapak tak bagi. Laila nak, Qais nak. Lama-lama datang mau pikul. Ngepikul Laila, kata. Gigitnya Laila. Akhirnya tak jadi kahwin. Apa jadi pada Qais? Makan tak mau, mandi tak mau, pergi masjid tak mau, cakap dengan orang tak mau, cukur jambut jambang tak mau, apa pun tak mau, mandi pun tak mau. Sebab peras menonggeng. Lama-lama mati beragan. Mati duk teringat ke Laila, Laila. Daripada menyanyi lagu derah-derah, lama-lama senyap. Masa duk bercinta menyanyi lagu derah, Laila. Laila, oh Laila, Laila. Hati, oh Laila. Oh Laila. Ya, geduk-geduk. Ini filem Kurban 1981. Yang menyanyi itu nama dia Amjad Khan, mati lah. Itu tengah duk cinta dengan Laila. Oh Laila. Duduk-duduk zina amam belakang. Bila dah putih cinta, makan minum semua dah tak ada, tak larat dah. Laila mati. Bapak pujuk sudahlah Qais. Kalau kamu tak ada, Laila tak dapat, aspal Laila pun ada. Laila, 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 Laila. Aku banyak lagi Laila. Tak mau pak, cik nak Laila juga. Mak mai pujuk sudahlah. Qais mai banyak lagi yang lain. Mak cari yang lain. Tak mau mak, cik nak Laila juga. Tu namanya kecil hati, miskin hati. Kita kena jadi kaya. Tak dapat Laila, kita dapat banyak lagi perempuan. Carilah. Di sekolah saya ramai orang perempuan. Majoriti semua perempuan. 64, 69. Semua bujang-bujang lah, 72. Orang yang nak disusahkan. Jadi tuan-tuan, bila kita tak dapat sesuatu, kita kena ingat yang tak dapat itu mesti terbaik pada kita. Kenapa kamu putus tunang dengan bidin? Jodoh tak ada, Makcik Leha. Mungkin bidin bukan yang terbaik untuk saya. Ada kamu tunang dengan siapa pula? Dengan Maidin. Din juga gitu je. Alhamdulillah lah tengok Abang Maidin ni baik benar. Daripada bidin dulu, ya Allah, garang. Maidin ni baik pula, nampaknya. Kan bagus. Jadi kalaulah kita ni kaya hati, tuan-tuan, apa yang kita tak dapat, kita relax, kita reda. Itulah nama dia zuhud. Itu nama zuhud. Relax. Terus kita duk susah hati, duk nangis, anak tak lulus periksa, SPM tak ada A, D semua. Yang nangis mak. Mak lah puasa tiap hari kat haram puasa dapat isah dapat D. Yang anak pula relax. Relax mak. Mak relax gitu. Relax pada otak kamu. Sabarlah makcik oi. SPM ni boleh ambil berkali-kali. Tak boleh ambil tahun ni, tahun depan boleh ambil. Umur 60 pun boleh ambil SPM. Jangan kita duk gabra. Kadang-kadang kita ni gabra yang bukan-bukan. Dan tiada cenderung kepada asbab. Dia kata adalah sebab-sebab kita jadi macam itu. Kenapa kamu aksiden? Allah jadikan. Kenapa dijadikan aksiden? Allah jadikan. Yalah, kenapa? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kenapa ni Ustaz? Saya ni asyik buat rumah banjir. Asyik banjir rumah. Yang makcik pergi buat rumah tepi sungai pasal
Dah tahu dah sungai tu naik tiap-tiap kali hujan, pilah buat tempat lain. Allah bagi sekali pengajaran untuk yang akan datang. Kita jatuh motor dekat Kona. Dulu daripada Taiping nak pergi ke Batu Kurau, ada satu selekoh, nama dia Kona Aloha. Ni orang-orang Taiping, Kemunting, Batu Kurau ni kompom dia tahu Kona Aloha. Kona Aloha tu apa? Sebab masa cerita Aloha ditayangkan tahun 50-an, laki bini ni nak pergi Kemunting, nak pergi Taiping, nak tengok cerita Aloha. Sampai tang Kona tu aksiden mati, maka orang pun panggil Kona Aloha. P. Ramlee berlakon jadi orang jahat cerita Aloha. Kenapa dia aksiden di situ? Sebab Kona dia, bila dah Kona, dia Kona lagi. Ni gitu. Setengah orang ingat bila dah Kona, dia boleh Kona. Rupanya tarik lagi Kona. Yang mana tak tarik Kona, dia pergi straight. Dia tu langkah. Itu nama dia Kona Aloha. Sekali Allah bagi aksiden orang di situ, asbabnya apa? Kona kena perbetulkan. Sebab tu Kona Aloha lah tak ada lah. Lah Kona apa? Kona babai. Tak ada lah Aloha. Yang kedua, peringatan. Abang. Ni Kona ni, slow ni Aloha ni. Jadi semua orang beringat. Serupalah jabatan pelik dekat Manjir. Naik, bubur, terkejut kita. Rasa nak relai yang tu. Kan. Jadi beringat. Sebab itu sebelum sampai tu dia pun lain kuning. Dia suruh kita beringat. Jangan bawa laju. Serupalah kita terowong keluar tol terowong Kuala Kangsar Menora. Pihak kelas dia bubuh lain warna merah. Bila kita lalu gruk, dia suruh pelan. Tapi jenis tak kerti bahasa, lagi dia pun lagi bom accident. Dibuatnya tanda tu supaya beringat. Tapi setengah orang tak beringat. Sebab tu dia ada signboard tepi jalan. Signboard dia bawa kereta, abang, tu gambar hantu. Pelan-pelan gambar hantu di hadapan. Tu bukan hantu kawasan Kemalangan, tu Tengkorak tu hantu. Bukan hantu kawasan Kemalangan. Dia tengok lembu, abang, kawasan lembu. Pelan-pelan lah. Lembu bukannya reti traffic light ke apa-apa, dia jalan. Tapi jenis tak tahu. Jenis tak ambil pusing. Apa yang berlaku kepada kita ialah supaya kita ambil pusing. Apa yang berlaku pada jiran kita supaya ambil pusing. Bukan kita kata dekat jiran, pada muka. Rumah kena masuk pencuri, pada muka. Tak. Allah jadikan dia, rumah dia masuk pencuri supaya kita beringat. Dia habar semalam, ya Allah, tak payah habis duit. Balik ceramah Ustaz Kazim. Balik pintu tu buka semua habis kita ramah. Tak tahu lah, tak tahu lagi. Habis buah kata dia pecah habis. Baramah lah peti air pun dia tahu. Oh, simpan baramah lah peti air. Allah. Boleh kita kata, itulah tak bayar zakat. Tak, jangan cakap. Pengajaran untuk kita, jaga-jagalah baramah lah peti air kita. Kuncilah pintu bila nak pergi mana-mana. Itulah kata balik ceramah Ustaz Azim lah. Dia kena pengajaran nombor 3, jangan pergi ceramah dia. Pergi ceramah kena curi. Ada tuan-tuan hak jenis tu. Bila kawan dia kata balik ceramah Ustaz Azim lah, rumah dia kena pecah. Sampai sekarang tak pergi ngaji lah. Duduk rumah jaga baramah. Sayang sungguh ke baramah. Kalau agak-agak susah kau pergi jual baramah. Jual baramah, tibuhlah tabung haji ke amanah saham, dapat untung daripada duduk simpan. Ada orang yang beli barang emas banyak, nak pakai takut orang kata, nak simpan di rumah takut kena curi. Lala boleh ambil tangan pergi masjid, semayang tak kat depan sejadah, bila rukuk ada, bila nak sujud ada, duduk
Antara dua sujud, Rabbi beli. Tak mana pula baik aku ni. Duk Rabbi beli ya, lepas tu teriak tak nangis. Ramai hilang lah. Mulut pun jahat juga mulut. Duk cerita ke orang. Baik apa tu Kak Ya, tak pernah berenggang. Oi, barang mak aku ni. Baik apa tu Kak Ya, oi, barang mak aku ni. Lebuk dah tuan. Jangan sebut barang mak, sebut benda lain. Saya ni tuan-tuan, anak Pelda. Kami orang Pelda dulu-dulu banyak gajah. Kadang-kadang gajah tu masuk dalam kawasan Pelda, jenuh duk hambat. Hambat gajah. Tu hambat ayam. Loh, hambat gajah ni senapang pom lari masuk. Tuan-tuan, kami tak panggil gajah. Kami panggil orang kuat. Orang kuat marah. Apa jaga-jaga orang kuat dah. Makna tu gajah tu. Kami tak sebut gajah, takut depa kata gajah ni dengar. Siapa yang kutuk gajah, orang tu dia main. Betul no, saya pun tak tahu. Macam kami peneroka, ayah-ayah kami ni peneroka. Masa tu kursus bakal calon peneroka, naik motor Honda Cup 70. Susun. Ada satu orang cakap besar. Aku takut apa gajah. Gajah tak gajah. Mainlah tengok. Gajah tu mari, dia cari motor sama Allah tu. Dia pijak anak enggak. Sunyi sepi, tak cakap apa dah baru. Ni sebab tu orang sebut, orang tak berani sebut gajah, orang sebut orang kuat. Itu bahasa dia lah. Wallahu a'lam. Gajah ni ada sains ke apa benda ke, itu ilmu Tuhan, kita tak tahu. Baik, kemudian dia kata janganlah tiada cenderung kepada asbab. Apa yang berlaku ni mesti ada sebab. Mungkin Allah nak mendidik, mungkin Allah nak mengajar, mungkin Allah nak memberi ilmu, mungkin Allah nak memberikan kepada kita pengetahuan yang lain dengan sebab apa yang berlaku itu. Maka tiada ia taklikkan pada suatu pekerjaan dengan jikalau atau mudah-mudahan, kerana bahawa sekaliannya itu datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunggal menjadikan sesuatu. Sebab itu kata dia, kita jangan sebut dua benda. Jangan kita sebut dua ni. Dia kata maka tiada ia taklik pada satu pekerjaan dengan jikalau. Jikalau ni tak nak. Jikalau abang merindu, sebutlah namaku. Bukan tu jikalau Salomo apakah? Lihatlah di langit biru, di situ kita bertemu. Jikalau ni tak payah sebut. Kita boleh sebut kalau belum buat. Kalau aku beli kereta ni elok tak elok? Boleh sebut. Kalau aku beli traktor ni balik kampung berapa jam sampai? Fikir. Tu nama dia kalau belum buat. Kalau aku terima pinangan Haji Dolah, apa pula kata mak aku? Mak aku pun kenal kat Haji Dolah juga. Berebut anak dengan mak dengan Haji Dolah. Bangga je rupa Haji Dolah menjadi rebutan orang. Kalau aku tolak pinangan dia macam mana? Itu disuruh berfikir. Sebelum pakai baju, fikir tu. Kalau aku pakai baju ni ketat lah. Dia pun serolong, ya Allah, ketat gila. Dia pun pusing ke belakang, nengok punggung, nampak sebiji. Buanglah baju tu. Ini bila pusing ke belakang lagi dia tonggek, baru dia menengok kata dia. Penyakit betul tu. Tak boleh macam itu. Apa yang kita nak pakai, kalau aku pakai macam ni, kalau aku buat macam ni, kalau aku beli macam ni, kalau aku cakap macam ni macam mana, kalau aku tak cakap macam mana, yang tu disuruh. Tetapi kalau benda tu dah berlaku, tak payah sebut kalau. Macam mana boleh aksiden makcik? Makcik keluar daripada rumah MP, nak belok ke kanan, kereta rempuh.
makcik tak nampak dia ke nampak, tapi ingatkan dia slow. Rupa dia lagi dia rempuh kata makcik tu lah. Kalau makcik tak pergi pun tak kena. Nampak. Kalau makcik tak pergi rumah MB pun tak kena. Dosa cakap begitu. Dah lepas. Mak, macam mana mak dengan suami mak, ayah tiri saya Haji Dolah tu, mak menyesal kahwin dengan dia PA. Kalau mak tak nikah dengan dia pun tak apa. Mak ambil Haji Doli pun bagus. Ini kahwin dengan Haji Dolah tu, ya Allah. Tak payah cakap lah makcik dah kahwin. Kenapa tak fikir dulu? Fikir. Dolah ke Doli? Doli ke Dolah? Saya fikir. Mana yang elok? Buat list. Dolah sebelah, Doli sebelah. Kebaikan Dolah, tulis. Kebaikan Haji Dolah, pencen. Doli, pencen. Dua-dua pencen JKR. Tulis kebaikan dia. Dua-dua segar. Doli manis. Tulis kebaikan. Semua lah. Haji Dolah apa kebaikan dia? Anak-anak semua dah kahwin. Haji Doli semua dah kahwin. Tulis. Okey, senaraikan. Mana menang? Dolah ke Doli? Senaraikan pula buruk. Haji Dolah dengan Haji Doli. Buruknya di mana? Haji Dolah buruk dia apa? Memang buruk sungguh, tak ada gigi langsung. Nampak. Haji Doli ada juga dua batang. Buat benak dia. Jadilah. Tulislah di situ. Perangai buruk. Haji Dolah tak erti sembahyang. Doli erti sembahyang. Tulis yang mana baik. Barulah kita buat. Ni bukannya pejam mata, pekuk telinga. Kamu nak kahwin juga dengan Haji Dolah. Apa macam mata je dah. Buat rampok je lah. Jangan dia tu merah. Pekak je lah, tak je lah. Itu salah. Kita kena mengkaji. Kalau. Tetapi kalau dah berlaku, tak payah sebut. Kalau aku beli kereta Proton tu pun bagus. Silap aku lah pergi beli kereta plastik. Memang silap betul lah. Jadi tuan-tuan, sebelum buat, tolong sebut kalau. Okey, kalau dah berlaku, dah jadi, tak payah kalau. Baik. Dan setengah daripadanya, zuhud yang ketiga. Tadi kita sebut malu. Kemudian kaya hati. Zuhud yang ketiga ialah faqrun. Dalam bahasa kita ialah iftiqar. Berkehendak kepada Allah selama-lamanya, tiada berkehendak kepada dunia. Zuhud yang ketiga ialah faqrun. Kita ni miskin. Apa makna miskin? Sentiasa berkehendak kepada Allah Ta'ala. Itu zuhud. Cantiknya kereta kamu, Din. Ini kalau awak pergi ke Johor, tak terasa ni, Din. Allah. Kereta ni makhluk, Haji. Kalau Allah tak izinkan saya sampai, tak sampai juga. Itu nama dia faqrun. Dia sentiasa mengharap pada Allah. Dia nak operation. Doktor kata pada dia, Makji, jangan susah hati. Bilik pembedahan kita semua bagus. Alat-alat semua canggih. Doktor yang merawat Makji semuanya doktor pakar. InsyaAllah Makji kita bagi yang terbaik. Serah pada Allah. Doktor-doktor pakar juga. Tapi Makji serah pada Allah. Makji tak ada serah diri pada doktor. Itu nama dia faqrun. Makji dah makan ubat, Makji udah segenggam, Makji makan ubat. Makan Makji, tak makan kan mati. Dah, yang mati yang menghidupkan Allah. Ubat ni cuma asbab nak sembuh aja. Kalau Allah tak izin, tak disembuh penyakit Makji. Tu nama dia faqrun. Ini tidak. Semua dia belaka. Semua dia belaka. Sampai awal kamu, Din. Pukul berapa kamu bertolak dari Ipoh? Pukul 2. Pukul 3 dah sampai KL. Tengoklah kereta apa ke bawah. Ini nama dia tak zuhud. Tengoklah driver mana? Fernando Alonso tahu gitu dia.
Itu namanya tak zuhud. Tak kena tu. Dah buat operation lah, dah jantung saya dah operate semua dah. Tengoklah doktor mana pakar semua tu. Tak zuhud. Sebab dia tak mengaitkan dengan Allah. Jiwa dia zuhud faqrun. Dia mesti mengaitkan apa yang berlaku ni, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tiada berkehendak kepada dunia daripada perhiasannya, kemuliaannya dan kebesarannya, kerana memelihara ia daripada cedera suluknya. Tuan-tuan, dalam Quran dia sebut dalam Quran sebut Allah Ta'ala jadikan segala ada benda dalam dunia ni untuk kita. Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan seluruh benda dalam dunia ni untuk manfaat kamu. Cuba tengok, ada tak benda yang Allah jadi tak ada manfaat? Kita tengok pokok getah, daripada batang dia boleh buat perabot, daripada susu getah dia boleh buat tayar, sampai daun getah boleh buat keras tangan. Bukan keras tangan lagi boleh buat. Masya Allah. Cuba tengok betik, bukan setakat boleh makan untuk sembelit, boleh bagi cantik kulit, lembut licin kulit. Betik boleh buat jeruk. Yang salahnya pergi buat bunga mangga. Ada tuan-tuan, dia buat bunga mangga, pergi cocok bunga mangga, pergi letak dekat simpang 3 Mariani dan Leman, buat nak panah lagi. Allah jadikan betik suruh makan, bukan cocok bunga mangga. Tuan-tuan, ada tak benda yang Allah jadikan tak ada guna untuk kita? Semua. Daripada sampai Nabi kata gembur-gemburkan tanah kamu, kamu dapat manfaat daripada tanah yang kamu gembur. Buat pertanian di tanah, korek tanah ada mata air, korek tanah lagi dia ada ubat. Tanah yang kita duk korek dalam, tuan-tuan, dia akan sampai pada satu tanah yang warna putih. Tanah warna putih inilah, tuan-tuan, yang tuan-tuan duk makan Panadol. Panadol tu daripada tanah 10% kandungannya. Diambil daripada proses tanah. Ya Ustaz, iya. Sebab tu lega hilang kepala tuan-tuan, sakit. Sebab kita jadi daripada tanah, makan tanah balik, neutral balik. Masya Allah. Nabi sebut gembur-gemburkan tanah. Okey Ustaz, tadi Ustaz kata Allah sebut dalam Quran seluruh dunia ni diciptakan untuk kamu. Kenapa dalam kitab ni dia kata tolak dunia, tolak perhiasan dunia? Apa cerita ni Ustaz? Di sinilah tuan-tuan kena faham. Semalam saya buka Facebook, saya tengok Facebook satu orang. Dia ni Wahabi ke Syiah, wallahu a'lam. Dia kata cuba tengok fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia. Jadi macam mana Allah nak turun? Belah sana pun malam, sini pun malam, kutub utara, kutub selatan, dia tak sama. Dia duk kira macam Lailatul Qadar. Jadi kalau Lailatul Qadar di Malaysia malam ni, lu hak di Arab Saudi tak sama malam, dia pun siang lagu mana pula dia duk kira lagu tu. Inilah fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sesat betul. Dah lah kata Allah ni lah duduk di atas aras, turun pula langit dunia. Saya nak jawab, nak kata dekat dia bodoh, sekali ada orang marah pula. Ustaz mana boleh kata bodoh? Nak kata bangang, ustaz kena cakap elok-elok, mana boleh sebut bangang? Yang jenis ni tuan-tuan memang kena dibangangkan. Nak sebut perkataan apa lagi? Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah sesat.
Sebab dia kata, ahli sunnah wal jamaah kata, Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam mendengar siapa yang nak berdoa. Kita ni ahli sunnah wal jamaah ni, kita nak habaq man, kita nak habaq Allah tak bertempat. Allah tidak duduk di satu-satu tempat. Allah bukan macam makhluk, dia bertempat sana bertempat sini. Saya ada di Malaysia, saya tak ada di Arab Saudi. Itu makhluk. Allah bukan macam itu. Yang maksud Allah Ta'ala turun, rahmat Allah turun, bukan Allah itu turun. Rahmat dengan segala kemuliaan Allah turun. Allah bagi ruang kepada kita. Siapa nak berdoa, mintalah. Siapa yang berhajat, mintalah. Itulah maksud turunnya Allah Ta'ala. Itu bukan Allah Ta'ala turun. Rahmatnya sampai kepada kita, sampai pada langit dunia. Siapa nak dibukakan, bukan Allah turun. Serupalah dalam dunia. Serupa dalam dunia. Makcik tak pakai handphone tak? Dunia. Makcik tak pakai baju, dunia gitu. Makcik tak pakai blender, makcik, dunia. Tentu dia buat sambal, losong batu lah. Ini tak dunia. Kenapa makcik tak tengok televisi? Dunia. Kenapa makcik tak buat rumah baru? Kenapa rumah buruk sangat, tolak pun runtuh? Dunia. Lalang nyanyi lagu Arab, dunia bil bigiri insa bil bigiri. Itu nama dia tu, lagu Arab tuan. Saya ni orang lama-lama, umur dah 60, lepas tu saya tahu semua lagu lama. Mereka duk tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh tahu lagu lama-lama? Atau saya pun orang lama, tahulah. Baik, apa makna dunia? Dunia maksudnya ialah benda-benda maksiat. Itulah benda maksiat dan itulah dunia. Benda yang boleh menghilangkan pahala, itulah disebut dunia. Benda yang boleh mendatangkan dosa, itulah dunia. Yang ni yang dia tak ambil. Sayyidina Ali kata, kamu ambillah segala bahagian kamu di dunia, tapi jangan simpan dalam hati. Allah kata dalam Quran, carilah akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Bukan maknanya tuan-tuan yang mana pakai kereta lepas ni bakar jalan kaki dia. Mana kereta apa? Dunia. Tapi buat makan tak ada dunia pula. Banyak yang makan apa? Dunia. Tak ada pula. Dunia ni maknanya benda dosa. Elakkan. Walaupun benda dosa tu dihiaskan cantik-cantik. Ya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, perhiasan dunia tu Masya Allah, benda maksiat ni cantik-cantik. Arak haram. Cuba tengok botol dia, cantik tak? Air mineral halal, botol dia tak cantik langsung. Kicap halal, botol dia tak cantik. Di kampung saya dulu-dulu, kalau orang mati dikubur, batu nisan nak siap, dia membawa botol. Sementara nak siap tempahan batu nisan seminggu, bawa botol. Datang orang cari botol dikubur, dia cabut je botol, buat botol kicap. Dia basuh-basuh jual kat Cina. Cina pula buat kicap jual kat kita. Duk tuar dalam rumah. Patutlah mimpi macam-macam Ustaz. Botol kubur luar balik ke rumah. Botol kicap tak lawa, hitam legam botol kicap. Cuba tuan-tuan tengok arak, Masya Allah, cantiknya botol arak. Sebab tu ada orang yang peminat botol, dia kumpulkan botol. Botol arak pun dia letak dekat almari perhiasan dia. Tinggalkan, itu dunia. Dalam satu soal jawab, ustaz tu kata, tak salah kita simpan botol arak di rumah kita, sebab dia cuma bekas yang kita dah basuhkan. Bukan ada arak pun, kita tak minum, cuma kita minat botol dia yang cantik. Tak salah. Kalau orang zuhud, botol dia tak simpan.
Sebab apa saya tak pergi simpan? Okey, ni tuan-tuan botol. Tuan-tuan jalan dekat kaki limau kedai, tengok, abang cantik gila botolnya abang. Mati harap. Tak apa lah, kita basuh lah, cantik abang. Kita bubur pasir, bawah warna merah, atas warna kuning. Kita lihat cantik abang kan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan letak botol arak kosong depan rumah sebagai perhiasan, orang kampung datang, air-air korban datang cuti. Masa kita buat air di dapur, dia tengok almari perhiasan. Bang, ni botol apa? Dia kicap lah. Ni botol arak ni pi'ah. Ya Allah abang, mereka minum kan abang? Mereka dah syok. Ada tak mereka tanya kita yang di dapur? PA, minum arak kan? Tobatlah home, dia tak tanya. Dia jadi syak wasangka. Berdosa kita. Walaupun cantik. Cuba tonton tengok. Disko. Lawa. Dia bukan macam pentas kita. Ni, pentas ceramah ni halal. Lampu apa? Lampu tu. Jarang lampu niknak. Tak perlu lagi lah saya ceramah terus lampu niknak. Tak ada lah lampu hak bulat, hak pusing bulat. Tapi cuba pergi disko. Lampu lawa, semua lawa. Itu perhiasan dunia. Haram dah. Yang itulah maksud dia. Yang kedua dia kata, dunia yang berdosa, yang jadi mulia. Jadi mulia. Buat apa nak jadi mulia? Ni dunia. Saya Samseng 08. Siapa yang melawan, saya tembak. Semua mulia kan dia. Baik. Buat apa kamu jadi Samseng? Sebab nak jadi orang takut. Itu dunia. Jadi mulia. Ada orang sekarang nak jadi mulia ni tuan-tuan, jadi artis. Jadi artis untung dapat datuk. Dapat dah datuk tuan-tuan. Ustaz, nak lepas? Tak tahu. Tunggu cucu datuk original. Lepas cucu nikah, naik pangkat datuk seri. Kalau cucu nikah dapat cicit nikah kok jadi Tan Sri. Kalau nak jadi macam itu, jadi ustaz tak bayar lah. Memang confirm tak dapat. 2-3 orang dapat. Tapi artis sampai tak tahu nak bagi kat siapa. Ni datuk lagi ni, siapa nak dapat ni? Dia tanya orang sampai habis artis dia bagi. Hak kita pun tak tahu. Saya tengok tuan-tuan yang dapat datuk ni siapa? Nyonya, baba dan nyonya. Hak laki-laki hak pakai sambut. Lu pergi mana? Dapat datuk. Tuan-tuan. Hak tu dapat. Astaghfirullahalazim. Ustaz kasi tu jealous lah, dia tak dapat. Tak ada jealous, tak kebulur pun. Buat apa kalau macam itu tak ada nilai? Bukan saya nak hina mereka pula. Kalau yang tu nak jadi target, tak payah. Sebab tu dia letak di situ. Buat apa lah Pak? Hak tak berjenis dia bagi. Hilang dah tarak dan kemuliaan darjah datuk. Hak tak berjenis ni. Baik kemuliaan. Ataupun kebesarannya kerana memuliakan daripada cedera suluk ni. Dia tak ambil benda-benda maksiat ni, dia tak ambil benda-benda dunia ni, nanti dia takut jadi rosak. Dia tak buat. Kemudian dan bersungguh-sungguh yang memutuskan dengan dunia, dengan bahawasanya hajatnya itu bukan pada suatu daripada dunia, tetapi adalah pasaknya itu bersambung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Walaupun dia boleh buat, tapi dia tak mau buat. Tuan-tuan, kita ni kalau nak buat jahat, bukan kata duduk di Siam saja. Di Mekah boleh buat jahat. Tuan-tuan ingat kita ni pergi Siam saja kan? Boleh buat jahat. Duduk di Siam, bapa ayam dia ketuk pintu. Mau ayam tak?
Ayam masam merah tak mau. Bukan ayam makan, ini ayam orang punya, cantik punya, baru punya, muda punya. Saya takut pada Allah. Saya ditumbuk lagi pun. Okey. Tumbuk lagi pun. Kita bertutup hidup. Apa ni? Kita boleh buat. Bukan orang nampak pun. Tapi jangan lupa Tuhan nampak. Kalau nak jadi jahat tuan-tuan, di Mekah boleh jadi jahat. Dia duduk satu maktab, duduk sebelah bilik perempuan, boleh. Kawan-kawan dia pergi sembahyang di masjid, yang kawan perempuan tu pula pergi sembahyang di masjid, tinggal mereka berdua. Kan ada pencegah maksiat sana. Boleh buat kalau nak buat. Tapi kita ingat usul kita, asal kita, tujuan kita, silap kita, matlamat kita. Matlamat kerana Allah. Serupalah tuan-tuan, ni yang jadi bendahari. Bendahari masjid, bendahari kelab, bendahari persatuan. Kalau nak tipu, boleh tipu. Kalau nak cilok duit, boleh curi. Tapi takut pada Allah. Serupalah tuan-tuan. Kita tengok ada satu pegawai polis yang ditawarkan rasuah 500,000 juta. Tapi dia tak ambil rasuah. Dia tangkap pula hamba Allah ni. Sebab cuba bagi rasuah 500,000 juta. Kalau kita nak ambil, boleh ke orang tahu 500,000 juta? Tapi dia kata usulnya itu balik pada Allah. Sebab tu dia tak buat benda-benda macam itu. Ini dipanggil sebagai fakrun. Dan diam lidahnya daripada memuji dan mencela. Kerana dipandangnya sekalian itu daripada Allah, melainkan syarak menyuruh mencela, maka tak kala diperbuatnya kerana syarak. Yang seterusnya dia kata, janganlah lidah kita memuji dan mencela, kerana semuanya itu adalah perbuatan Allah. Tuan-tuan tengok muka orang, tuan-tuan kata dekat dia, tak padan dengan muka macam tu, ada hati nak ngorau haram, hidung pun penyek, mesti tiap-tiap hari makan yang penyek, ada hati nak ngorau orang. Jangan, hidup penyek ni Allah buat. Kulit hitam legam, ada hati nak ngorak anak darah orang. Cik tak mau. Ayah, jangan ayah, saya tak suka dengan Samsung ini. Tak apa, sekarang memang tak cantik. Nanti balik rumah pakai bedak baru tahu. Ini cerita mak nisfu ngorak terus yatim. Jangan hina orang. Tak padan dengan gemuk gedempol, ada hati nak ngorak orang. Tak padan dengan kuruh kering, ada hati. Jangan cakap itu kejadian Tuhan. Jangan mencela. Jangan mencela. Tetapi disuruh mencela jikalau memang patut dicela. Macam tadi yang saya sebut dalam Facebook tadi, ada laki-laki kata inilah dia ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sesat. Yang tu orang macam ni memang kena cela. Bukan kata bangang dah, boh lah apa pun, bodoh, bengong, semua boleh boh. Pasal apa? Pasal dia mencela. Mencela sesuatu benda yang betul pada syarak. Ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, benda yang betul pada syarak. Yang hampir kutuk pasal apa? Kamu layak dikutuk. Tapi kalau dia tak layak dikutuk, kita tak boleh kutuk dia. Haram jadak, bewok betul. Jangan. Saya dah kata pada tuan-tuan berkali-kali, kita ni masa tengah baik, semua baik. Tengah baik, isteri panggil suami abang. Abang, nanti kita pergi kuliah rumah MB mah. Okey. Abang, empat. Abang, 6 harakat bang. Cuba dah marah. Abang, baik. Cuba marah pun bunyi macam tu. Abang, kenapa boleh lambat? Jarang kita dengar. Nabi kata orang yang bagus ialah baik
dan marah bahasanya sama. Masa baik pun bahasa macam itu, masa marah pun macam itu. Masa baik kita bagi wak, masa marah pun wak. Wak. Masa marah wak. Tengok dia ni wak. Ini masa baik wak, masa marah bewak. Dah jadi ikut lain. Nampak ni jahat. Tak betul tu. Banyak orang masa baik abang, masa marah aku. Abang bukannya apa abang tak suka lah benda-benda macam tu kan. Tu tengah baik. Kalau tengah marah, aku tahulah kerja aku. Nampak? Tak baik lah laki-laki ni. Cuba masa marah pun abang, masa baik pun abang. Masalahnya ustaz, laki saya semuanya aku ustaz. Baik pun aku, marah pun aku. Tu namanya hantu paku. Aku tak habis. Bahasalah sopan sikit. Baik, dia kata lidah ni janganlah duk ngata korang. Jangan mencela orang, ni hujan tak turun. Jangan mencela hujan. Celaka betul. Kalau aku tahu hujan tak basuh tank aku tadi. Dan nak hujan. Dia pergi jemur ikan kering, masa nak datang rumah MB jemur ikan kering. Celaka betul. Banjirlah ikan kering aku. Aku tu marah aku hujan. Kalau tuan-tuan tak nak hujan, semut nak, pokok nak, udara nak, dunia nak, sungai nak, ikan nak hujan. Tuan-tuan tahu tak dekat sungai tu ikan tak boleh bernafas. Banyak kelodak, banyak selut. Allah ikan tu tak semua ikan. Tak boleh bernafas. Orang buang kayu, orang buang sampah, orang buang budak dalam ikan dalam sungai. Bila hujan turun, hujan ni dia bawa semua sampah pergi. Lega rasanya. Sebab tu kalau kita tak nak ikat, tak nak hujan, kena ingat ada orang lain nak hujan. Tapi semuanya nak pada hujan. Jangan kita duduk sombong, jangan duduk mencela. Yang terakhir, kata setengah hukama, bermula dunia ini di belakang, bermula dunia itu di belakang, yakni lagi akan ditinggalkan. Tuan-tuan, dunia ni gimana? Baik, tuan-tuan, dunia ni kita akan tinggal. Bahasa lagi sekali saya buat ni, action sekali ni. Ready for take? Action. Dunia ni sesuatu yang kita nak tinggal. Kita nak tinggalkan dia ke belakang. Kita nak ke mana? Nak ke akhirat, nak ke hadapan. Sebab tu dunia ni kita berjalan ke depan. Saya tengok ada orang yang tak cerdik, yang berjalan mundur ke belakang, jogging ke belakang. Nak kata tak cerdik, sihat. Benda yang kita nak tinggalkan itu namanya dunia. Sebab tu kita maju ke hadapan. Dan akhirat itu ialah benda yang kita nak pi, benda yang kita nak pergi. Yang nak pergi itu ke depan. Yang kita nak tinggal rumah. Tuan-tuan datang tadi, masa nak tinggal rumah, tuan-tuan tinggal rumah macam mana? Muka menghadap rumah kah, tuan-tuan belakang terus? Ada tuan-tuan mundur ke belakang. Nak mana ni rumah MB, tapi muka menghadap rumah. Jenuh buat kereta. Tengok. Maknanya dunia